konsep umumnya sama, rupanya lebih kurang ibadat lain juga, lebih kurang sembahyang juga dia punya topik dia. Kalau sembahyang ini dia ada perkara syarat sah, ada rukun, ada syarat sah, ada rukun, dan dia ada perkara batal sembahyang. Sama juga dengan jual beli. Jual beli ini dia ada rukun jual beli, dia ada syarat sah setiap rukun. Kita belajar kita pilih 15. Cukup 15 rukun baru boleh terima transaksi jual beli. Kalau tak boleh, tak cukup syarat, itu tak boleh kita nak guna atau nak pilih akan jual beli. Kita pilih akan yang lain. Dan seterusnya ada jenis ataupun perkara yang dipanggil membatalkan jual beli ataupun menyebabkan jual beli tidak sah, panggil jual beli yang haram. Itu konsep sama. Yang benar-benar topik-topik kita kena fokus tu lebih kurang sama saja. Solat, kalau kita tengok solat perempuan, kita fokus solat ni syarat sah dan juga perkara batal. Ada orang dia fokus syarat sah, tapi perkara batal dia tak berapa fokus sangat. Itu dia kadang-kadang dia tak perasan bahawa dia melakukan perkara batal. Ini menyebabkan tak pakai sembahyang itu bahaya. Begitu juga dengan jual beli dalam zaman ini. Perkara jual beli yang tak paksa tak boleh dipanggil haram, menyebabkan jual beli haram. Contoh dia konsep sama. Kita nak buat perbandingan antara konsep sembahyang, dia ada sistem dia juga, dan jual beli dia ada sistem dia juga. Kalau kita sembahyang, dia beza di antara syarat sah dan perkara batal. Contoh, syarat sah ni benda yang diperuntukkan untuk kita penuhi supaya sembahyang itu sah. Perkara batal ni kalau kita buat, dia menyebabkan tuan sembahyang kita. Contoh tuan, syarat sah yang kita kena penuhi. Setiap rukun itu dia ada syarat sah dia. Sama konsep dia dengan rukun jual beli. Setiap rukun jual beli dia ada syarat sah dia. Begitu juga rukun sembahyang. Ada 13 rukun yang tuan. Setiap rukun itu kita kena tahu cara untuk kita buat. Maka cara untuk buat kalau dipanggil syarat sah. Contoh tuan, basic selalu kita sebut rukun qauli, baca Fatihah ini ataupun baca tahiyat akhir ini, selawat serta tahiyat akhir, salam ini, kelima ni yang wajib, selebihnya sunnah. Syarat sah yang basic, yang dia banyak syarat sah, tapi yang basic selalu kita tekankan, mesti didengar di telinga sendiri. Walaupun dia baca bacaan yang tidak disunatkan untuk jahat, walaupun dia baca itu tahiyat akhir, kalau dia tak faham ni tuan, tak faham syarat yang perlu dia penuhi ni, kadang-kadang dia baca tahiyat akhir senyap tuan. Diri dia pun tak ada. Yang kata kita tak perlu kita dengar. Diri dia itu. Kalau dia pakai mic tuan, tu iman pakai mic, mesti dengar juga. Kalau pakai mic dekat ni, bukan saja diri dia dengar, kita di belakang pun dengar juga, cuma tak kuat. Maknanya dia ada suara. Tapi kalau iman tuan-tuan, yang dia baca tahiyat akhir ataupun dia baca Fatihah rakaat ketiga keempat, kita di belakang dia ni pun sunyi sepi. Biasa kita sembahyang di tempat tuan-tuan, sunyinya surau tu ni, kipasnya bunyi kan. Kalau dengar tetap jatuh pun boleh dengar. Nak cerita sunyinya, hanya orang tak panggil sembahyang. Karena sembahyang ni rukun qauli dia as-sautu yashtamil huruful hijaiyah. Ada suara yang mengeluarkan huruf yang boleh dieja. Maksudnya huruf tu mengeluarkan huruf mengikut makhraj. Kalau tidak ada suara, confirm tak keluar huruf. Kerana suara pun tak ada. Ini hati-hati tuan-tuan. Benda konsep sama kita nak cerita, benda yang kita nak bincang malam ni, konsep dia sama dengan sembahyang. Benda yang perlu kita fokus. Kalau Fatihah memang sunat baca kuat, kita dengar tak dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Semua jemaah dengar kerana dia baca kuat. Surah yang disunatkan kuat dia baca kuat. Tapi rakaat ketiga dia pun tak dengar. Ini problem tu.
Kenapa? Kita cerita kenapa dia tak perasan? Kerana dia tak perasan, dia tak lepas pandang cara untuk memenuhi setiap rukun itu. Cara itu dia punya syarat, peraturan yang perlu kita follow untuk pastikan rukun qauli itu dipenuhi ataupun orang itu ditutup dengan sempurna. Yang kedua, contoh kedua, saya tanya contoh pertama. Jadi diri kita mesti dengar sama ada kita imam ataupun makmum seorang diri, lelaki ataupun perempuan. Perempuan lagi tak ada yang perempuan. Dia takut suara dia ini aurat. Saya imam buat juga. Tiba-tiba semayang tak dengar. Saya imam bukan main rancak. Tiba-tiba semayang susi itu boleh tahan lagi lah. Ada suara yang teruk itu apa tak ada suara langsung. Kalau suara itu dah ada suara juga, cuma masyarakat dia tak ada. Ini kita bincang ni tak ada suara langsung, maka tidak dinamakan perkataan di dalam sistem syariat agama kita. Kalau mana-mana mazhab pun, melainkan ada satu mazhab sahaja yang tidak wajib, itu khilaf di dalam mazhab dia, tak wajib didengar, jelas diterima sendiri. Tetapi kebanyakan mazhab lain, a'imah, salah satu a'imah, 3 mazhab lagi mesti didengar, diterima sendiri. Lebih-lebih mazhab itu mesti yang wajib didengar, diterima sendiri. Yang kedua tuan, apa yang salah faham? Yang kedua ni ialah perkara batal. Ini kita nak bincang, nak masuk perkara batal dalam sembahyang. Tapi dalam bab jual beli ini dipanggil jenis jual beli yang haram, yang tak transaksi tersebut tidak sah. Mesti dipulangkan balik duit dan harta benda. Tapi perkara batal dia tak faham. Ataupun kalau batal yang banyak kita melihat tengok tuan-tuan, selain daripada bacaan yang perbuatan. Apa dia? Iaitu pergerakan. Di dalam sistem sembahyang tuan-tuan, pergerakan ini tidak dibenarkan bergerak, melainkan pergerakan wajib dan pergerakan sunnah. Ini kita kata pergerakan yang dia tak perasan. Dia bergerak bukan perkara sunnah, bukan perkara wajib. Wajib mesti wajib bergerak. Sunnah tak sunnah pun dia bergerak. Sama ada betul dia bergagu, dia tak tahu teknik bergagu, ataupun bukan bergagu pun. Ini bahaya tuan. 2 kali bergerak itu tak batal sembahyang, tetapi dah haram dah. Kadang-kadang tuan 2 kali bergerak, sambil rokok, sambil rokok, wire ni selaput, wire ni dia edok wire. Dia ikut dam dia. Wire ni selaput, dia edok wire. Siap edok wire dia salah. Nak rokok. Siapa dia tu? Imam kadang-kadang tak perasan, tak kira, perasan tak perasan dalam sembahyang tetap kalau 3 kali kata batal. Kita yang masalah nak tidur ni, kalau kita tengok dia bergerak 3 kata, mufaraqah segera, lambat batal lagi kita. Kenapa? Kerana iman tu dah tak boleh diikut. Iman tu batal, dia tak perasan, dia tunggu, dia tidak sedangkan dia batal. Kenapa tuan? Formula pergerakan dalam sembahyang dia ada 3 jenis. Formula pertama bergerak sekali. 1 kali anggota berat. Dia detailnya tuan. Belajar dalam bab sembahyang ini, pergerakan ini diklasifikasikan oleh para ulama kepada 2 anggota. Pertama anggota berat, yang kedua anggota ringan. Anggota ringan itu ada 12 jenis. Anggota berat ini formula kita bincang. Anggota berat, tangan, tapak tangan, anggota berat, tapak saja. Lengan lagi berat. Jari anggota ringan. Kadang-kadang kita untuk tapak saja, kadang-kadang lengan sekali. Bergerak sekali tuan, sekali bergerak. Jawab dia tuan, harus serta makruh. Boleh, tapi makruh. Makruh maksudnya tidak ada pahala. Pergerakan tidak ada pahala pun, cuma tak batal. Bahaya 2. Formula kedua tuan, pergerakan anggota berat 2 kali berturut-turut. Haram, tapi tak batal sembahyang. Semua pun haram tak batal tuan, tapi dah direkodkan haram. Kita nak minimalkan, jangan buat perkara haram dalam sembahyang, jangan buat perkara makruh.
Kalau kita tak perasan, kita dah buat benda haram di dalam sembahyang. Pergerakan 2 kali dengan tangan dia 2 kali. Dia nak rokok, dia elok wahya 2 kali serentak. 2 kali serentak ni tuan, dia panggil pergerakan 2 bertutur haram hukum ni. Bahayanya tuan, kalau ini bahaya. Kalau 3 kali. Formula ketiga, 3 kali pergerakan anggota berat berturut-turut haram dan batal sembahyang. Batal segera, tak payah tunggu. Dia perasan tak perasan tuan tetap batal sembahyang. Walaupun dia tak perasan, dia iktidal. Kalau kita makmum, kita tak boleh ikut. Kalau kita sebab kita nampak kita di belakang ni. Kalau kita duduk soal yang kedua, belum mana nampak. Ini cerita kita tahu. Kita tahu pergerakan dia dah 3. Contoh macam mana tuan? 2, 1, 2 dan kepala dia 1 kali anduk. Anduk tu bukan pergerakan sembahyang, anduk. Bukan pergerakan wajib, bukan pergerakan sunnah, anduk. Maka itu bukan pergerakan sembahyang. Kalau sekali anduk, kerana dikira anggota berat. Kepala kita ni tuan, anggota berat. Sekali makruh, 2 haram, 3 betul, 3 batal sembahyang. Kenapa? Kerana ini anggota berat. 1 anggota berat, 2 anggota berat, kepala anggota berat, 3. Contoh tuan, dia elok waya. Sahabu waya ni, terima contoh tuan. Dia elok waya, dia hangus sekali. Kalau pergerakan kalau dia nak turun, tahu panggil apa? Kepala dia ni, kepala dia bergerak ikut turun, tak apa. Tapi turun kepala tak perlu bergerak. Kepala kita turun sambil turun tak perlu bergerak pun. Cuma dia kalau dia bergerak sekali kepala dan 2, maknanya 3 batal sembahyang. Itu kita cerita tuan, benda-benda yang tak lepas pandang, benda-benda yang kita tak perasan. Kalau kita tidak ada panduan perkara yang batal sembahyang. Kena ada panduan. Kalau dia imam yang tak perasan, tetap kita tak boleh follow. Apatah lagi yang imam dia ni awal-awal lagi tuan-tuan. Awal-awal lagi fit. Baca Fatihah, mula dia baca Fatihah, dia bergerak lebih 3. 3 tak boleh, tak lebih. Bergerak di mana? Bergerak di kepala saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah 3 kali. Sama ada dia sedar atau tak. Mungkin dia tak perasan, dia duduk buat lembut-lembut lagu dan sebagainya, dia tak perasan. Tetap kita tak boleh follow dia. Kena jaga. Kita pun kadang-kadang juga waktu kita kena sedar. Kita sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Kontrol. Kadang-kadang biasa juga tuan. Kena kontrol lah. Itu tak boleh follow. Ada. Hak tu cerita baru ni, baru kepala. Ada lebih turun lagi tuan. Lenggang. Badan-badan. Joget. Tu kita kata imam. Baik joget tu mana? Ni, badan-badan ni. Ni lebih khusyuk terlebih tu. Khusyuk apa dia tu? Memang bukan khusyuk semayang kopi dan khusyuk mana? Ni. Biasanya sama ada dibaca Fatihah ataupun dibaca surah Yasin, bergerak. Bukan saja kepala, bahkan seluruh badan. Kerana dia bergoyang dia bagi. Itu tuan tak boleh diikut dari awal. Mereka kita tak tahu, Allahu Akbar, kita tengok baru bergerak, ketika tu kita kena mufaraqah segera. Kalau tak mufaraqah segera, dan kita pun dengan kita membatal. Dan kalau awal lagi kita tahu jenis iman sembahyang ni jenis bergerak, itu bukan boleh diikut, itu tak sah ikut awal. Itu beza batal dan tak sah. Kalau kita tahu imam ini memang jenis bergerak, kepalanya ataupun jenis melenggang, maka awal lagi kita tak boleh ikut. Imam macam ni, dia kena orang resign secara terhormat. Diri dia tu kalau dia tahu panduan, dia tak boleh dibetulkan. Melainkan yang boleh diikut memang jenis dia. Kalau jenis dia luas sembahyang pun kepala dia bergerak, sembang dia kita. Itu memang tak apa lah. Sembahyang bergerak banyak kali pun tak apa. Tapi
yang biasa yang banyak berlaku luar sembahyang tuan-tuan, tak bergerak memang nak kita kepala elok je. Itu nanti kita konsep tuan-tuan, bagi kita faham, bagi kita realize dan bagi kita fokus perbezaan di antara sistem solat dengan sistem jual beli. Kita nak bincang pada ni tuan-tuan, konsep jual beli yang batal ataupun jual beli yang terlarang, yang haram. Itu konsep sama, panjang sikit. Contoh tuan-tuan supaya kita realize sembahyang tu sama dengan jual beli. Baik, kita tengok jual beli yang ataupun jual beli yang tak terpakai transaksi dia tak sah jual beli ataupun jual beli yang dilarang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tajuk dia jual beli yang haram ataupun jual beli yang dilarang. Dan kita tajuk ini perancangan ketiga. Setengah yang sebahagian daripada jual beli yang dilarang, yang haram lagi tidak sah oleh syarak ialah jualan dengan bayar deposit terlebih dahulu ataupun cengkeram deposit terlebih dahulu. Dia panggil jualan yang menggunakan sistem deposit. Bukan semua, ada yang sah dan ada yang tidak sah. Kita bincang yang tidak sah dulu. Sistem deposit ni tuan-tuan, ada jual beli yang tidak dibenarkan, tidak sah bayaran tersebut, transaksi tersebut. Tak boleh. Ada yang boleh dibayar deposit itu. Kita tengok yang tak boleh. Baik, yang pertamanya, jadi beberapa dalam kitab kita ini. Kita tengok yang pertama dulu ni. Yang pertama, jual beli yang lagi haram lagi tidak sah. Ada jual beli haram tapi sah. Jual beli tersebut tuan-tuan, status dia sah, cuma haram. Perbuatan tersebut haram. Maksud apa? Maksud duit yang kita guna, duit penjual ambil duit kita, sah dia ambil duit kita. Dia boleh guna duit sebab dah jadi milik dia. Dan kita guna barang, sah dan milik kita. Cuma perbuatan tersebut haram, direkodkan dosa, tidak ada pahala. Asal jual beli itu kan ada pahala. Bukan sahaja kita boleh guna barang tersebut, bukan sahaja duit penjual boleh guna, tapi transaksi tersebut ada pahala. Sebab itu dipanggil tuan-tuan, ibadat ini juga cara untuk kita kolek pahala. Jual beli juga merupakan platform yang disediakan oleh syariat kita, oleh Islam, untuk mengumpul pahala. Ada jual beli tuan-tuan yang nak kita nak bincang ni, jual beli yang haram lagi tidak sah. Maksud apa? Maksud duit yang penjual pegang tidak menjadi milik dia. Itu paling tidak sah. Dan barang yang kita pembeli pegang itu bukan menjadi milik pembeli. Apabila bukan milik dia tuan-tuan, kesan dia apa? Dia tak boleh guna. Dan bukan barang ini. Dan dia tak boleh tasarruf. Tasarruf mana tak boleh nak handle, nak urus, nak jual, nak bagi pada orang lain, nak hadiah, nak sedekah, tak boleh. Kenapa? Bukan milik dia. Kesan tak sah jual beli tuan-tuan. Kesan tak sah jual beli. Sama juga kena solat. Tak sah solat kena buat lain. Begitu juga jual beli. Kalau tak sah kena hantar balik barang tu. Tapi kita tak tahu guna makan barang yang tidak sah, barang yang haram kita makan tersebut. Kenapa barang kita makan itu haram? Kerana bukan milik kita. Walaupun tidak berlaku transaksi, tapi tidak dibenarkan transaksi tersebut. Cuma lebih ringan dosa dia berbanding dengan kita curi. Curi pun haram. Perbuatan curi pun haram. Dan barang itu tidak sah, tak boleh guna. Tak boleh kita makan benda yang dicuri, tak boleh jual benda yang dicuri, tak boleh hadiah benda yang dicuri, tak boleh bagi handphone benda yang dicuri. Kenapa? Bukan milik kita. Jadi dua ni sama konsep, cuma ringan dia ialah level haram itu. Curi dosa besar, transaksi yang tidak sah ini, semua ulama kata dosa kecil. Ada ulama kata dosa besar juga. Tapi mencuri tidak ada khilaf. Tetap haram dosa besar. Baik, tengok doktrin pertama yang tidak sah lagi haram, iaitu jualan dengan membayar cengkeram terlebih dahulu. Ini dipanggil dalam istilah dipanggil jual beli urbun ataupun jual beli deposit. Macam mana dia punya praktis dia? Iaitu
jual beli membayar deposit terlebih dahulu. Kemudian jika pembeli bersetuju jadi dengan jualan itu, dengan jual beli itu, jadilah jualan. Dan jika pembeli tidak bersetuju, duit cengkeram itu hangus. Itu yang paling haram. Haram kerana apabila duit yang pembeli itu tak jadi beli, maka duit itu kita bayar deposit awal itu, deposit kita itu hangus ataupun deposit kita itu Kenapa haram? Kerana memakan harta orang dengan tiada balasnya ataupun tiada imban balas. Kerana dia ambil deposit tanpa ada imban balas, tanpa dia memberikan harta ataupun barang kepada kita. Itu dipanggil jual beli yang dibayar dengan deposit ataupun jumlah pendahuluan tanpa menyerahkan barang terlebih dahulu. Dia tak serah barang terdahulu. Kalau serah barang apa ni jual beli biasa. Ini jual beli deposit ni, kita bayar deposit dulu, barang belum tuntut lagi. Barang belum ambil lagi. Dan sekiranya pembeli itu nak meneruskan jual beli, jadi beli, maka jumlah deposit tersebut dikira sebahagian daripada harga. Ini biasa kita buat di mana? Kalau jadi kita book dulu, nak booking dengan deposit. Nak booking ni barang tuan-tuan ada deposit dia. Ini cerita yang tak dulu. Ada yang cara yang betul. Ini cerita yang tak sah. Kita booking satu benda, barang apa pun kereta atau apa kenderaan atau benda-benda biasa, kita booking dulu, dia nak duit booking. Cuma isunya tuan-tuan, duit booking ini kita yang tak sah. Duit booking ini kalau jadi kita nak tuntut, jadi kita nak beli barang ini, duit booking kita dikira sebahagian daripada harga. Kalau harga tu tuan-tuan 1,000, kita booking 500, maka 500 yang kita book itu dikira sebahagian daripada 1,000. Just kita tambah 500 saja. Kalau tak jadi beli, kita tak kenal barangnya ataupun ada satu benda lain, maka 500 itu dia tak bayar balik. Dia tak bayar balik. Itu dia panggil haram. Haram di konsep begitu. Yang bolehnya tuan-tuan, sebelum nak cerita boleh, ada satu lagi yang haram. Kalaulah jadi beli, tak benar, tak haram. Tapi kat mana haram? Dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, kalau jadi beli, dia dah bagi dah awal 500. Kemudian waktu dia bagi pula tu, contohlah barang tu 1,000, dia hanya tambah 500 saja. Kalau dia tambah 500 saja dan akad jual beli itu 1,000 tuan-tuan, akad jual beli 1,000, maka dalam mazhab kita juga tidak sah. Kenapa? Dia beli 500, tapi dalam ketika dia akad itu, dia akad 1,000. Dia kena sama. Lepas tu kita tahu cara akad. Dia kena sama. Harga itu dengan dia akad itu kena sama. Kalau harga 1,000, dia kena akad 1,000. Dan dia kena bayar 1,000. Tak boleh barang harga 1,000, dia akad 1,000, dia bayar 500 saja. Tak cukup 500 dia. Dan dia tak hutang. Dia tak akad hutang 500. 500 tu dia dah bayar dahulu. Itu kena ada cara. Dalam mazhab Syafi'i dia tak boleh kilansa. Dia kena setting cantik akad itu. Kalau tak ada akad tak apalah, nanti heboh je mudah. Ni dah nak kira akad jual beli. Kalau dia main heboh mudah kan? Main beli tak akad apa pun, main hulu 500. Baki berapa ni? 500. Hulu je. Hulu itu dia tak akad pun jual beli. Dia kira apa ni? Tengok, mungkin dia kira apa nama ini heboh, ataupun mungkin dia kira jual beli markah. Tapi kalau jual beli markah pun dia kena tahu harga dan kena sama harga.
Itu dia sikit. Yang sebenar macam mana tuan-tuan? Yang sebenarnya ini kita kira yang sah. Yang sah dia boleh ambil di bersih. Tapi kena ada cara dalam mazhab Syafi'i. Kena ada akad dia. Cara dia tuan-tuan, dia boleh buat dua cara. Tapi kita ambil cara yang familiar dulu, cara yang popular dulu, cara yang masyhur dulu. Cara yang pertama yang tuan-tuan, kita ambil deposit itu sebagai kita panggil security. Security deposit. Untuk secure. Dan akad apa? Akad wadiah. Apa maksud wadiah? Kita pegang duit dia, contohlah barang ini harga 100 kali nilai kecil. Kita nak deposit 50. Maka 50 deposit ini akad apa dia? Hebah? Tak. Kita tak nak guna akad hebah. Jual beli tak boleh jual beli lagi. Sebab barang itu dia baru booking. Dia bukan nak beli lagi. Baru booking. Maka nak tahu sistem booking ini kita nak guna akad beli. Maka pertama tuan-tuan, kita guna akad wadiah. Maksud apa? Maksud 50 kita bagi kepada dia, dia tolong simpan. Ini dipanggil security deposit ini. Dia tolong simpan. Tapi ingat, dia tak boleh guna. Ini berhati-hati. Orang yang pegang duit kita, dia just pegang saja. Dia tak boleh guna. Ini sistem profesional lama tu. Kalau sistem orang lama dulu, kalau tuan masih ingat, kita tempah baju, dia tak nak jual beli salam, tempah baju, kita kata berapa satu baju ni? Dia kata selai baju ni harga 100. Dia kata nak bagi deposit, ya, kita nak bagi deposit. Berapa? Kita kata 50. Dia ambil duit 50, dia pun dalam cash bill dia lupa. Dia tak guna pun, dia ambil, dia tulis cash bill, dia bagi kepada kita bill, kemudian dia masukkan dalam bill dia. Duit 50 ni dia simpan. Dia tak masuk dalam wallet dalam poket dia pun. Takut dia terguna. Waktu kita pergi nak bayar tuan-tuan, dia keluarkan balik 50, kemudian kita tambah 50, cukupkan 100. Ketika tu kita angkat nilai dia 100. Ketika barang tu dah sampai, tuan-tuan tu dah siap, waktu tu kita angkat. Maka nak angkat berapa? Kita tambah 50 lagi. Duit yang dia pegang tu duit kita. Kita bagi 50 dan ketika tu kita angkat 100. Jangan angkat 50. Itu cara yang deposit yang sah. Tapi ingat tuan-tuan, seperti deposit ini dia tak boleh guna. Tak boleh guna. Dia just pegang, just simpan. Sebab itu kita akan belajar dasar barang wadiah tuan-tuan. Wadiah ni barang simpanan. Wadiah mazhab kita, mazhab lain dia agak longgar sedikit. Mazhab kita dulu. Mazhab kita tuan-tuan, kalau orang simpan barang, duit kita simpan, minta bantu simpan duit saya satu guni duit ni saya nak balik kampung. Maka orang yang jiran kita ni yang dia tolong simpan barang ni, barang tu apa? Barang wadiah, barang simpanan milik orang lain, bukan milik kita. Kalau kita nak balik kampung, kita depan, tolong simpan motor saya, tolong jaga. Maka motor itu orang panggil wadiah. Dia tolong simpan saja. Dia tak boleh guna, haram kalau dia guna. Melainkan kena minta izin. Kalau benda-benda tuan-tuan, benda yang kita boleh guna, tak habis, macam kenderaan itu kita boleh guna, kena minta izin nak guna. Kerana dia minta tolong jaga, tolong simpan. Maka harta simpanan di bawah pengurusan kita itu kita panggil barang wadiah, barang simpanan. Guna tak boleh guna. Haram sesiapa menggunakan barang wadiah tanpa minta izin. Walaupun dia ganti balik, haram. Contoh duit orang bagi kita, minta simpan, minta jaga. Dia tak hutang kepada kita. Kalau hutang boleh guna. Ini bukan hutang wadiah. Maka kita pegang RM50 nombor sendiri itu. Jangan bertukar dengan duit kita. Kena ingat nombor sendiri itu. Duit sama, 50 sama. Lepas tu bahaya duit dalam poket kita. Terguna kita ini tuan, mudah saja. Orang kesan barang. Abang nak singgah di kedai, boleh tak minta tak belikan gula? Ingat, kita wakil.
Kita ini wakil, dapat pahala wakil. Maka wakil ini dia minta tolong, bukan hutang, dia minta tolong saja, duit dia bagi. Kita pegang betul-betul duit dia. Jangan bertukar dengan duit kita. Bertukar dengan duit kita, guna yang kita beli jadi milik kita, tak jadi milik kita. Duit itu mesti jaga. Itu kalau nak betul-betul halus. Sebab tu tuan-tuan, jaga takut haram kita. Kalau orang minta tolong, kita kena cakap awal. Ini sebenarnya kamu heboh kepada saya, takut bertukar dengan duit saya. Ada tu heboh pada saya, dan jadi milik saya lah. Tak apalah, saya akan ganti balik. Maksud saya akan heboh juga duit mina yang sama. Nak mengelakkan daripada kita tertukar harta orang, kita guna harta orang. Itu jaga, itu perlu berhati-hati dalam penurusan harta orang. Kita sebagai wakil. Itu orang minta tolong sebagai wakil. Ini bukan. Ini wadiah, barang simpanan. Duit kita simpan duit orang, tak boleh guna. Walaupun kita kata tak apa, kita guna, kita ganti balik, tak haram kita guna kerana duit orang. Biasa kita ni kalau kita jaga, kalau kita berdahari, kita jaga duit orang, duit kutipan, derma dan sebagainya, kita guna, kemudian kita ganti balik, haram. Tak boleh. Walaupun kita kata ikhram saya pun ganti balik, ya, guna ganti balik haram kerana bukan milik kita, melainkan kita kena minta izin dengan owner dia. Ni barang simpan duit kat saya ni, boleh tak saya nak guna? Dia kata tak apa guna, tapi ganti balik. Maka dia hutangkan kepada kita sekejap. Nampak tak tuan-tuan? Jangan kata bahawa wadiah guna tanpa izin, haram tuan-tuan. Jangan kata barang duit yang orang wakil, kalau kita beli sesuatu, kita guna duit kita, kita guna untuk kita tak minta izin, ganti balik, haram. Kalaulah orang ta'yin, ini pun ramai tak puas hati tuan-tuan, mazhab lain dia mazhab lain yang tak puas hati. Ta'yin ni tuan-tuan, dalam mazhab kita hanya kitab mazhab kita dan muamalah yang bincang isu heboh bita'yin, heboh bisyartin. Haram kalau kita tak mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh orang yang heboh kepada kita. Haram. Inilah kalau kita i'anatul talibin sebut Fathul Qarib, Fathul Mu'in sebut. Apa dia? Contoh tuan-tuan, saya pergi kepada Hafiz RM10. Hafiz, saya heboh. Ada heboh umum? Tak. Namanya tuan heboh bisyartin. Heboh dengan menyatakan syarat tujuan saya bagi, dan heboh bita'yin dengan menyatakan mentakyinkan tujuan. Saya kata Hafiz, RM10 ini saya heboh untuk minum air, buat minum teh. Haram dia guna untuk berisi minum, dia kena minum teh. Duit RM10 ini tuan, haram dia guna untuk tujuan lain. Walaupun menjadi milik dia, tetapi tetap mesti dia kena follow syarat penheboh. Ini mazhab kita tu. Ada orang kata, macam mana? Dia kata dah milik ikut dia orang nak buat apa? Apa lagi nak ikut penheboh? Dia pun tak kerti tu. Mazhab kita, kalau heboh tu ta'yin, kalau heboh ni banyak. Ada heboh mutlak, heboh umum, tak datang apa-apa. Ada heboh disawabin, heboh dengan niat dia nak something. Ada heboh bisyartin. Ini heboh ni banyak. Heboh syartin, heboh untuk tujuan. Saya tak, kenapa syarak kena meraihkan? Sebab syarak meraihkan tujuan pahala. Kalau dia tak nak pahala lain, dia nak pahala minum air saja. Jangan pun isi minum, jangan beli kuda-kudapan, beli air saja. Sebab tu heboh saya bagi dulu RM10 kepada adik beli air. Tapi kalau urus satu tempat, ini syarat bijak. Kalau urus satu tempat, urus maknanya kebiasaan suatu tempat, budaya mereka. Kalau sepuh minum teh, bukan khusus pada air saja, boleh guna benda lain, itu tak apa. Betul tuan pergi ke belah-belah kampung, belah-belah Kelantan contoh. Dia kata ni duit teh. Ambil ustaz duit minum air. Ambil ustaz duit minum teh. Bukan teh saja, boleh guna juga untuk air. Maksud dia duit minum teh itu duit untuk kita belanja. Boleh minum teh, minum kopi, beli kuih, boleh. Itu kita nak faham bahasa bahasa setempat.
Tapi kalau kita tak faham bahasa tempat, kalau dia debit, dia kata saya bagi duit ni kepada adik ni untuk beli kuih. Kuih tak haram kita beli berai. Jadi itulah tumpuan sistem deposit yang bolehnya, jual beli deposit yang boleh, iaitu kita bayar deposit atas cara ataupun dengan menggunakan cara akad wadiah. Cara pertama, dia panggil jual beli deposit yang sah. Maksudnya kita bagi deposit dia ini untuk dia simpan. Kemudian sampai hari booking, sampai duit tu masih dia pegang, dan kita bayar separuh, kita akan jumlah sama. Kalau contoh barang tu ada 100, kita bayar 50. Kalau kita tambah 50 saja, dia pegang duit tu, kita tiap sama 50. Kita angkat 50, kita bayar 50. So, kenapa? Kerana dia pegang duit itu. Kalau yang tak sah yang kita bincang, tidak sah yang tumpang, dia bayar deposit tanpa ada angkat apa-apa. Bukan angkat wadiah pun, bukan tolong pegang pun, dia pergi terus. Begitu terus, kalau jadi dikira sebahagian pada harga. Kalau tak jadi, tak boleh ambil balik. Itu haram. Kalau tak jadi booking ini, dia kata kita cancel booking, duit booking itu itu haram. Kalau duit booking dibayar balik, itu tak haram. Baik. Habis. Last kali tuan-tuan sebelum kita solat Isyak, yang kedua ni mudah saja kita baca nanti dua saja malam ni. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, jenis jual beli yang haram lagi tidak sah. Dua. Dia ada banyak, insya-Allah ketiga keempat kita akan sambung rata-rata. Yang keduanya, tiada sah jual dengan syarat jual barang hak pembeli kepada penjual. Ini mudah saja tuan-tuan, patut kita baca sikit. Bukan pasal mudah saja, tak perlu detail. Tiada sah jual dengan cara macam mana? Dengan syarat. Jadi dia meletakkan syarat. Jual beli ini dia tak boleh meletakkan syarat. Kalau nak jual tanpa ada sebarang syarat. Ada juga syarat kita berikan rata-rata lebih kurang 9 ke 10 boleh dimasukkan syarat. Ini yang syarat yang tak boleh. Dengan meletakkan syarat macam mana? Meletakkan syarat jual barang pembeli kepada penjual atau kepada orang lain. Mana contoh dia? Seperti katanya, saya jual kepada kamu kereta ini dengan syarat anda ataupun kamu jual tanah kamu kepada saya. Itu tak sah. Dia tak boleh meletakkan syarat. Ataupun jual tanah kamu itu kepada si fulan, kepada orang lain. Jadi dia nak barang kita kata bolehlah nak barang saya ni dengan syarat kamu jual barang kamu tu kepada saya. Dia nak kereta kita, contoh dia kenal lama, kereta kita tak bagi. Kata antik. Dan kita pun ada benda yang kita minat dengan dia tak bagi juga. Lalu kita buat syarat. Kata bolehlah kau nak kereta kuning, boleh jual. Harga standard atau harga lebih murah. Dengan syarat kamu jual barang kamu atau kamu jual tanah kamu satu lot kepada aku dengan harga murah. Yang tak boleh ni tuan-tuan meletakkan syarat dalam jual beli. Kalau syarat ni di luar, sah. Syarat ini kita di luar. Dia berkenan barang kita boleh, aku boleh jual dengan harga murah, boleh. Tapi syarat, mungkin jual satu lot tanah kamu tu kepada aku. Dia kata boleh, tak pasal aku boleh jual. Itu tidak boleh isu. Sebab dalam jual beli, akad jual beli kereta ni tak masuk pun syarat tu. Sebab kita rutin di luar. Yang tidak sah ni tuan-tuan, dia memasukkan syarat dalam akad. Mana contoh? Tengok contoh tadi. Saya jual kepada anda, kepada kamu kereta ini dengan syarat kamu jual tanah kamu kepada saya. Maka tidak sah memasukkan syarat di dalam akad. Kalau syarat itu di luar akad, rundingan di luar sah. Jawab pembeli, saya beli
Dengan demikian nescaya tidak sah jualan tersebut. Bukan saja tidak sah, bahkan haram jualan tersebut. Ada beberapa kakak bincang datang, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan masuk syarat, tidak memberi kesan kepada akad, boleh masuk syarat. Yang ini tak boleh. Antaranya boleh masuk syarat khiyar, boleh masuk syarat saksi, boleh masuk syarat hutang, boleh. Itu syarat-syarat yang dibenarkan. Walaupun kita dalam buat korbanan, kita beli kenderaan atau kita beli bola korban, kita masukkan syarat khiyar. Kata-kata kita kata topik khiyar. Khiyar ni maksudnya kalau berlaku apa-apa, kita nak hantar balik. Hari ini memang tak ada dah pupus dah khiyar. Sebab pupus khiyar, dia bermula pupus dengan akad jual beli. Kalau tidak ada akad jual beli, tidak berlaku khiyar. Khiyar ni money back currency, iaitu berlaku apa-apa kepada barang kita boleh hantar balik. Ada jaminan hantar balik barang. Duit dia bagi balik pada kita, barang itu kita boleh bagi balik. Kalau rosak, itu dia khiyar. Kalau tak rosak barang tuan dalam masa 3 hari, boleh. Tapi kena pilih dan akad. Dia hanya dibenarkan diperuntukkan 3 hari, 3 malam saja. Lebih itu tak dibenarkan. Walaupun kita bukan sebab rosak, bukan. Sebab kita tak rasa tak puas hati, ataupun kita memang ada tujuan lain, duit nak makan, ataupun memang kita guna tak puas hati, bukan sebab damage dan sebab rosak, bukan. Rosak memang khiyar air. Kita pakai tak puas hati, separuh yang kita pakai tak puas hati, kita hantar balik. Boleh sekiranya kita pilih khiyar dalam akad. Itu dipanggil, kadang-kadang kita akan belajar, ada jenis jual beli yang boleh masuk syarat. Memang ini ada peruntukan dalam undang-undang jual beli dalam perlembagaan kita. Ini tak menjadi orang panggil isu dalam sah atau batal akad. Contoh tuan, saya beli beras ini dengan harga RM50 dan dan saya pilih khiyar 3 hari. Beli. Maknanya balik rumah tuan bukan kalau tak parti dengan pula ni hancur banyak sebagainya, bukan. Rasa nak tukar brand lain. Mula-mula beli basmati, tengok ada lagi brand yang power, brand yang cantik, rasa nak tukar brand lain. Kita tak lebih 3 hari. Dan ada syarat-syarat dia, jangan guna, jangan berdasar separuh. Dan 50% dah dimakan, dia hantar balik. Untuk dalam benda tu ada syarat-syarat dia. Kalau benda nak makan tu, kalau dia makan habis, tak hantar lah. Kalau benda yang jenis bukan makan, jenis pakai, jenis guna, dia guna tak lebih 3 hari. Contoh baju, kenderaan dan sebagainya, jenis pakai, jenis guna, bukan jenis makan, dia boleh hantar balik. Sama ada tak selesa ataupun saja, bukan saja tak selesa, memang dia minat barang ni, tapi dia nak hantar balikan, dia nak tukar minat barang lain, hati dia berubah kepada barang lain, boleh dia hantar balik sekira dia pilih. Itu akan belajar, boleh masukkan dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan yang ketiga, jual beli yang dilarang, haram yang ketiga, keempat dan kelima kita akan bincang minggu akan datang. Yang ketiganya adalah jual beli binatang dan anak, kita akan bincang. Ada orang dulu tu pada hari ini kita tak ada dah jual beli binatang ni. Dulu di bandar ni tu nak beli binatang apa, beli pun masuk tak. Dulu tu orang beli ayam, orang beli ayam hidup, anak ayam masih kecil. Boleh dah nak beli anak yang masih kecil, tak beli dengan ibunya. Beli anak, dia kata tengok anak ni berapa cantik tuan-tuan, takut dapat orang lain besar, takut dapat orang lain, dia beli kecil lagi anak tu. Boleh ataupun tidak, tak boleh cakap datang. Dia panggil beli anak dan ibu dengan memisahkan. Anak asing, ibu asing. Kalau beli ibu dan anak, tak menjadi isu. Ada isu kedua, beli anak dan ibu harga yang asing, tak boleh dulu. Anak dengan ibu harga yang berbeza. Detail dalam sistem jual beli tempat. Anak itu ada anak di dalam, dia harga berbeza dulu.
lembu saya nak beli, lembu saya dah bunting 9 bulan menunggu nak anak dia bila-bila. Oleh kerana dia bunting, saya up harga. Harga ibu 5,000 lembu, dan harga anak dan kandungan itu 1,000, jadi total 6,000. Tak sah. Sebab berbeza harga dia. Tapi kalau dia totalkan 6,000, sah. Kenapa 6 ni? Dah, kita dah pernah sebab bunting. Dia tak separate, dia tak hasilkan 6 ni kerana anaknya 1,000, ibunya 5, tak. Yang tak sah lagi haram, anaknya 1,000, ibunya 5. Anak di mana? Anak dalam kandungan lagi. Kalau anak di luar pun tak sah tuan hasilkan harga, apatah lagi anak dalam kandungan. Kita kalau anak tu kecil, anak besar lain, kita nak bicara bulan depan ni, yang akan datang. Kalau anak tu kecil, masih menyusu, jangan dikira harga berbeza. Maksud jangan letak asing. Contoh anak lembu ni kecil, dia hidup nyusu lagi, kita nak jual dengan ibu-ibu, sah. Tapi jangan asingkan harga. Yang kata ibu lembu ni 6,000, anak yang masih menyusu ni harga dia 500 saja. Jadi 6,500. Maka tidak sah. Dia kalau menyusu, tuan-tuan masih menyusu anak, dia kena harga sekali. Boleh letak harga yang besar, tapi jangan seperti itu. Wallahualam. Itu ikhlas tuan-tuan. Itu ikhlas berlepas dari lain. Bismillah dia. Pasal Rukoli yang Ustaz. Rukoli ya. Yang rasa tak bunyi tu. Kita kata lebih baik pada isi bahan je. Lebih baik sikit. Maksudnya lebih baik macam mana sah. Dari segi rukun sah solat ke? Oh, yang dah bunyi tu? Yang bisi-bisi yang wangi. Okey, lebih baik dia bukan sah. Kita lebih baik daripada makan tu langsung. Tapi lebih baik bukan makna lebih baik itu disposal tidak. Okey. Dalam tanya berkaitan dengan perkara batas sembahyang ataupun dipanggil syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ni tuan-tuan, ni basic ni, kita refer yang basic. Yang basicnya tuan-tuan, rukun kholi 5 saja. Yang lebih itu dia sunat. Rukun kholi ni ada 5, wajib dan sunat. Takbir, Rukun ihram, Allahu Akbar, itu wajib dan sunat. Yang kedua Fatihah, wajib. Yang ketiga tahiyat akhir, wajib. Tahiyat awal, sunat. Yang keempat wajibnya tuan-tuan, selawat selepas tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wajib dan sunat. Kama salli ta'ala itu sunat. Yang kelima dia wajib. Yang kelimanya sama. Kelima ni tuan-tuan, peruntukannya sama. Syarat yang diperuntukkan oleh syarat, cara nak tuturkan dia bukan saja betul, itu syarat yang asal. Syarat yang kedua, selepas betulkan setiap makhraj dia, mesti didengar diterima sendiri. An yusmi'a nafsahu jami'ul hurufu. Mesti diperdengarkan sekalian huruf. Kalau takbir 8 huruf, jami'ul hurufu, sekalian 8 huruf. Dengar diterima. Yang isu yang keempat, dengar macam mana? Ini yang detailkan oleh para ulama. Dalam kitab Bujami dalam kitab Baitul Ibn Qasim. Dengar baik, dengar jelas setiap makharijul huruf. Dengar diterima sendiri makhraj huruf, bukan dengan suara tanpa huruf. Suara yang ada makhraj. Kalau kaf, dengar kaf itu, bukan qaf. Dengar kaf, bukan qaf. Itu dipanggil makhraj. Makhraj kaf, dengar. Bukan dengan suara. Kalau dengan suara tanpa makhraj, tak lulus. Dipanggil tak memenuhi peruntukan yang telah ditetapkan oleh syarat. Sebab itu saya sebut tuan-tuan, al-iman Baitul sebut ada 2 golongan yang tak diterima. Maksud tak termasuk orang yang memperdengarkan telinga sendiri setiap makhraj huruf. Yang pertama apa? Yang pertama ialah orang yang sembahyang tidak mengeluarkan suara. Sembahyang apa dia ni? Sembahyang hanya menggerakkan bibir. Wala yakfi, wala yakfi, dan tidak memadai. Orang yang apa dia tuan-tuan? Menggerakkan bibir. Bighairi isma'in, tanpa dengar. Bighairi isma'in, tanpa didengar, diterima sendiri. Contoh tuan-tuan, dia menggerakkan bibir. Kumat kami, suara tidak ada.
Ni orang bisu bunyi tu, ini lebih teruk pada orang bisu ni. Itu pertama. Ini pertama ditolong. Ini yang Imam Mejo, bukan saya sebut apa jamaah saya. Imam Mejo dan ini yang pertama, boleh refer. Kita ada perlembagaan kita ada panduan kita, jangan tinggalkan panduan. Yang kedua juga yang barangkali yang kedua. Yang kedua ini sebab lebih baik daripada yang pertama. Lebih baik bukan nisbah sah, lebih elok. Hak kedua, hak pertama terus sana, suara pun tidak ada. Sedangkan rukun qauli ada suara. As-sautu yashtamil huruf hijaiyah. Itu qauli. Mana pun perkataan di depan, perkataan Fatihah, perkataan ayat akhir. Apa yang perkataan? As-saut, mengeluarkan suara. Yashtamil huruf, yang ada huruf. Itu dibagi perkataan. Yang kedua tuan, Imam Mejo sebut. Apa yang kedua? Orang yang sembahyang berbisik, tapi suara bisikan itu tidak mengandungi makhraj juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi peraturan sah. Kadang-kadang orang tu balik maaf kita sebut tak sah. Kalau dia kata suka-suka hukum, kita baca peraturan saja. Bukan kita yang menghukumkan tidak sah. Kita membaca peraturan yang menghukumkan sebenarnya Allah Ta'ala. Bukan kita menghukum, kita membaca panduan. Dia kena membuat balik Allah. Kalau dia kata sikit-sikit tak sah, dia kita baca peraturan. Peraturannya tidak sah, peraturannya sah. Macam mana contoh yang kedua? Bisikan, tapi dia tidak huruf. Jelas ada huruf, makhrajnya tak jelas. Makhrajnya semua dihalkum. Makhraj dia bukan halkum saja. Ada istifal, ada huruf halaq, huruf halkum, ada huruf bibir. Istifal, ada huruf itbaq yang mesti ditebalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ra itu bukan huruf halkum, itu bukan huruf istifal, itu huruf itbaq, mesti ditebalkan karakternya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia ada huruf yang dilembutkan, yang diistifalkan, yang dilimkan, yang ditepakkan, yang dihalakkan. Semua sini. Itu lebih baik daripada yang first tadi. Tapi nisbah sah ke tidak, juga tidak memenuhi peraturan sah. Kita dah sebut tidak memenuhi peraturan sah. Kalau ikut panduan umum tidak sah, tapi sebenarnya Allah Ta'ala yang menghukumkan tidak sah ataupun tidak. Yang sahnya, yang memenuhi peraturan sahnya, mengeluarkan suara itu jelas makhraj. Macam mana? Kalau B itu adalah B, bukan base. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah roh itu adalah majulah rahim dia. Tapi jelas itu di telinga kita saja. Jangan telinga orang yang boleh buat. Sebab itu tuan, kalau kita dengar kawan kita suara saja dengar, makhraj dan tak jelas di telinga kita, tidak dipanggil kuat dan tidak dipanggil mengganggu kita. Kadang-kadang kita nak jaga takut ganggu orang sehingga tak keluar makhraj. Itu tak betul. Sembahyang ini tuan direkodkan di dalam oleh para ulama, sembahyang para sahabat Nabi seperti bunyiannya seperti lebah. Kenapa? Kerana sembahyang ada qauli. Kalau sembahyang senyap 20 tahun sembahyang 20 tafakur. Tak ada qauli, tidak ada perkataan. Sebab itu sembahyang para sahabat kata ulama seperti lebah sembahyangnya. Kenapa? Kerana qauli. Tapi mengganggulah. Kalau dengar telinga kita seorang tidak mengganggu. Tapi kalau dengar orang lain dengan jelas makhraj, kita sedikit-sedikit dengar. Kalau kita semua ni ka'ak, dengar jelas hamas dia Allah. Kuat ni pula ni. Apa dia kuat itu tuan dia hukum. Pertama makruh sekiranya tidak mengganggu khusyuk kita. Yang kedua haram sekiranya mengganggu khusyuk kita. Itu kena jagalah jangan puasanya.
takut haram mengganggu orang. Kalau tak ganggu, tetap makruh. Kuat itu tidak ada pahala. Maksud makruh ni tidak ada pahala. Tapi dia jaga-jaga, setting-setting, janganlah nak jaga takut ganggu orang sampailah sembahyangnya tidak tersuara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ulama'il 'amilin waj'alna min al-mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.